13 hari ku tempuhi bersama dua host yang seksi. Kemana kami kali ini? Sila tunggu dan nanti. Kota Kinabalu, Labuan kita kembali, ditemani diver sejati. Banyak keindahan belum ditemukan. Ada masa jangan dibasirkan. Alamak, aku terjatuh dari jeti. Oh, Uncle Jeffrey tersenyum geli hati. Di Mentanani kami menari bersaksi, Kinabalu cantik sekali. Pernah berjalan pulau gaya sapi, Mentanani mengeluh dan rusukan buat rujukan. Oh, ayo saksikan. Percutian Azura selama 13 hari ini penuh dengan lanskap berbeza. Daripada alunan ombak pantai Pulau Mengalum, hari ini pemandangan Bandar Kosmopolitan Kota Kinabalu menyambut saya. Sebelum memulakan hari kami, saya dan Nita menikmati minum pagi di kafe biru-biru yang bersejarah ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Azura dan juga Nita. dalam 13 hari Kota Kinabalu Labuan. Hari ini merupakan hari yang ke-6 dan pertama kali kami sampai ke Kota Kinabalu. Tapi sebelum ni kan, Nita suka tak tempat yang saya bawa ni? Okey, masuk je ni. Kita terus dah. Wow. Nampak macam ada benda yang antik, unik. Mesti ada sejarah. Sejarah tu yang tengah saya tunggu tu, sebab tempat ni memang bersejarah. Sebelum ni, tempat ni adalah sebuah syarikat percetakan. Lepas tu dalam lama tu ditukar menjadi sebuah museum untuk memperingati tentera-tentera Australia yang dulunya berada di Kota Kinabalu ni lah. Lepas tu dia berubah menjadi sebuah kopitiam pada tahun 2005. Lepas tu, lama. Lepas tu sekarang dia dah jadi kafe. Jadi tempat ni memang bersejarah sangat sebab ia telah melalui evolusi yang berdekad. Jadi hari ni, hari yang pertama kita di Kota Kinabalu, saya dah ada perancangan saya sendiri. Saya akan pergi ke satu sebuah tempat yang dipanggil Kedamaian. Kalau Nita pula hari ni, apa rancangan dia? Hari ni memang kalau ikutkan, Nita dan Adrian akan pergi menyelam di salah satu antara 5 pulau yang ada di Taman Laut Tunku Abdul Rahman. Jadi Nita masih menunggu Adrian untuk beritahu ke Nita. Tapi yang seronoknya dekat Kota Kinabalu ni, mana-mana nak pergi boleh. Nak pergi ke laut dekat aja. Nak pergi ke gunung pun nak dikatakan dekat juga. Kan? Okeylah, lepas kita minum ni, saya akan memulakan perjalanan untuk pergi ke Kedamaian. Nita akan teruskan aktiviti menyelam lah bersama Dekat dengan taman, Adrian. ya, Taman Laut sana. Okey. Minum cepat-cepat. Saya tahu masa ni. Keamatan pesta bulan 5, sayang-sayang kita pergi temu. Mentari pagi menyinari keindahan pemandangan sepanjang jalan ke kawasan Kota Belud. Gunung Kinabalu menusuk awan yang terapung di langit cerah. Perjalanan selama 90 minit dari Kota Kinabalu ke Kedamaian tidak terasa dengan lanskap indah yang terbentang luas ini. Setelah menyelusuri Sungai Kedamaian, saya tiba di destinasi yang dinantikan, Melangkap Tiong. Saya sudah pun memandu selama 2 jam dari Kota Kinabalu untuk sampai ke Kampung Melangkap Tiong untuk melakukan satu aktiviti yang sangat-sangat menarik. Saya akan turun ke bawah sana untuk melihat satu ikan atau satu jenis ikan yang sangat-sangat manja di mana kita akan memberi makan dan mereka semua akan datang. Dan saya pasti ini merupakan satu pengalaman yang sudah pasti saya tidak akan dapat lupakan. Ayuh kita turun ke sungai. Tarikan di sini sudah tentunya ratusan ikan jinak yang sihat. Keadaan ini wujud disebabkan keadaan Sungai Kedamaian yang telah ditagal. Dalam bahasa dusun, tagal bermaksud larangan memancing di sungai tertentu untuk tempoh tertentu. Ikan! Okey, dia kata kita boleh bagi makan. Tepuk tangan dulu. Tengok, semua dah keluar. Nampak? Ready? 1, 2, 3. Sakitlah. Tiba-tiba terkuat pula. Wah, cantik ni ikan ni. Rasa boleh masuk ke dalam ni? Rasa boleh kot. Tak best main dekat sini je. Saya nak pergi ke kereta, tukar baju, saya dah masuk dalam. Ni tak boleh jadi ni. Tunggu sekejap.
Ikan kelah yang dipelihara di sini dipanggil pait dalam bahasa dusun. Spesies ikan ini turut dikenali sebagai raja ikan air tawar dan diancam kepupusan. Patutlah tempat ini ditagal. Dan saya diberitahu juga kan, kalau jumpa ikan ni di pasaran, mungkin sekarang tak ada lah, tapi dulu dia boleh sampai atau mencecah harga lebih kurang RM300 sekilo. Memang sangat berharga ikan ni. Jadi kalau anda nampak sesiapa di luar sana yang pergi makan ikan kelah ni, bagi tahu kat mereka ini adalah spesies yang terlindung. Jadi kalau boleh kita jaga dan peliharalah ikan kelah ini dan juga spesies-spesies yang terlindung di negara kita supaya generasi akan datang akan dapat menikmati keindahan apa yang saya dan anda sedang nikmati sekarang ini. Hello babies. Sudah puas bermanja dengan ikan di sini, saya geram pula dengan air jernih Sungai Kedamaian. Kalau dapat mandi, seronok juga ni. Dah pun sampai. Ini dia ni. Lubuk Lilin Hutan. Mari kita tengok. Dari atas ni lagi kita dah boleh lihat ikan-ikan betapa jernih dan bersihnya air di sini. Masih tiada lagi pencemaran. Jadi diharapkan siapa yang datang ke sini untuk memastikan menjaga kebersihan sentiasa. Mana kami kali ini, sila tunggu dan nanti Kota Kinabalu labuan kita kembali. Ini dia antara aktiviti dan juga perkara yang anda harus lakukan untuk ketenangan diri dan juga kesihatan mental anda. Air sungai tadi memang menyegarkan saya. Tapi masih terdapat pelbagai aktiviti lagi menanti Azura di kawasan ini. Destinasi seterusnya, Topi Raja di Kampung Lingkubang untuk melawat kawasan Eko Pelancongan baru yang dikatakan mempunyai tarikan mistik. Sapi mentanani mengeluh dan rusukan buat rujukan. Oh, ayo saksikan. Hai semua, hari ini adalah hari ke-6. 13 hari KK Labuan. Nita dan Adrian dah sampai mana? Jesselton Point. Ya. Keselaman yang seterusnya. Okey, ini adalah Kaza. Hai, nama saya Kaza. Nama penuh saya Zamalani bin Masulin. Saya adalah PD Dive Master. Saya bekerja di Divers Borneo selama 2 tahun. Sekarang ini kita berada di JT Jesselton Point. Berhadapan dengan satu pulau besar. Ini adalah Pulau Gaya. Nampak di sana tu, pulau kedua adalah Pulau Manukan dan pulau yang paling last sekali adalah Pulau Mamutik. Hari ini saya akan bawa kamu berdua dive di Pulau Gaya. Nama dive site dia Agi Reef. Agi Reef ni dia connect dengan Pulau Gaya. Dia adalah di bahagian belakang Pulau Gaya. Dia punya topografi, dia ada slope. The maximum depth is 18 meters. Okeylah tu, bagus lah. 18 meter untuk permulaan di KK ni. Ya. Okey, Nita pun dah bersedia untuk memulakan selaman dengan Kaza, dengan Adrian. Okey, jom. Yang menariknya, taman laut yang terdiri daripada 5 pulau dan berkeluasan 49 km persegi ini terletak hanya dalam 15 hingga 20 minit perjalanan dari Jesselton Point. Bayangkan, dari bandar, kita boleh terus beralih ke suasana pulau dalam beberapa minit sahaja. Agil Reef terletak di bahagian barat Pulau Gaya, iaitu pulau terbesar dalam Taman Laut Tunku Abdul Rahman. Adrian dah nampak tak sabar nak menyelam. Nita pun teruja nak menerokai khazanah laut di sini. Kedalaman maksimum di Agil Reef hanya 18 meter. Jadi, lokasi ini sebenarnya sesuai untuk penyelam baru. Nita, Adrian dan Kaza baru sahaja terjun ke kedalaman 10 meter dan kami terus disambut dengan sekawan ikan Big Eye Snapper berjalur kuning. Ikan ini dapat dijumpai hingga kedalaman 96 meter. Dalam tu. Kalau anda semua biasa dive di Mabul Sipadan, bentuk topografi dia adalah perbezaan utama yang kita lihat. Untuk Mabul Sipadan, topografi dia more for the wall. Jadi di sini kebanyakan reef
Kebanyakan dive site dia berbentuk cerun slope. Dive site kegemaran saya, favorit saya adalah Aguirre Reef. Terumbu di dalam air dia masih lagi dalam keadaan baik dan sempurna, cantiknya. Apabila saya angin kencang, Aguirre Reef adalah tempat pertama yang akan bergolak dia punya permukaan. Beberapa meter ke hadapan, suatu karang lembut berwarna terang menarik perhatian Nita. Oh, rupanya sejenis soft coral bernama Dendronaptia. Ia turut dikenali sebagai carnation coral dan boleh didapati dalam pelbagai warna seperti kuning, ungu dan hijau. Nampak polips di cabang-cabangnya? Ia digunakan untuk menangkap plankton dalam arus laut sebagai sumber makanan. Di kawasan berdekatan, Nita ternampak feather star pula. Ia mungkin kelihatan seperti batu karang lembut, tapi ia sebenarnya sejenis haiwan marine. Mulut dan duburnya terletak di bahagian tengah haiwan ini. Tentakelnya pula digunakan untuk menapis partikel makanan dari laut, seperti carnation coral tadi. Kaza memberi isyarat untuk terus ke depan. Apa lagi di depan tu? Black Spotted Puffer. Ikan ini sebenarnya boleh dijumpai dalam beberapa variasi warna. Ia turut dikenali sebagai dogfish puffer disebabkan wajahnya yang seperti anjing. Jangan terpedaya dengan badan kecilnya. Ia juga mampu mengembangkan badannya dengan menelan air atau udara. Ikan ini juga sebenarnya mengandungi racun yang melindungi daripada haiwan pemangsa. Di kawasan terumbu ini kelihatan amat subur sekali. Dengan cahaya matahari yang boleh menembusi hingga ke bahagian karang, membuatkan karang di sini berwarna-warni. Okey, Aguirre Reef kita boleh tengok coral cantik. Dia banyak dengan soft coral, hard coral. Di situ colourful. Sebab itu kita tengok sana banyak ikan kecil-kecil. Spesies soft coral di perairan kita masih lagi dikaji pada awal permulaan dia lah. Tapi dijangkakan kita mungkin ada lebih kurang, kalau soft coral kita mungkin ada lebih dari 300 spesies. Dari segi spesies batu karang keras, kita memang hero lah. Kita memang bagus sangat kita punya perairan kita. Jika dibandingkan dengan perairan di Caribbean, iaitu di selatan Amerika Syarikat, dia mempunyai lebih kurang 60 spesies batu karang keras. Di Malaysia, kita dah ketahui bahawa ianya adalah lebih kurang 550 spesies. Kita ni sebenarnya adalah dipanggil sebagai pusat diversity batu karang dunia. Apa di atas table coral tu? Seekor batfish rupanya. Ia sedang dibersihkan oleh ikan-ikan kecil yang dikenali sebagai blue streak cleaner wrasse. Ikan kecil itu akan membersihkan badan batfish ini hinggalah ke dalam bahagian insang. Ini merupakan satu kawasan yang dikenali sebagai cleaning station. Di kawasan terumbu yang subur, sudah pasti terdapat pelbagai spesies ikan akan mendiami kawasan ini. Salah satunya ialah sekumpulan ikan black-edged sweeper atau ikan sepat laut. Ikan ini biasanya akan ditemui dalam kumpulan. Ia akan mencari makanan di celah-celah batu karang. Apa tu? Ini ialah black spotted sea cucumber atau gamat. Habitatnya adalah di kawasan berpasir dan menumpang di atas terumbu batu karang keras. Lihat badannya yang berduri dan ia mempunyai jari-jari halus yang membolehkan mereka bergerak. Wah, luasnya kawasan Staghorn Coral ni. Menurut kajian, Staghorn Coral merupakan batu karang paling awal akan mendiami sesuatu kawasan terumbu itu. Di celah-celah Staghorn Coral ini menjadi tempat perlindungan bagi ikan-ikan cardinal fish. Terdapat pelbagai jenis ikan dari keluarga cardinal fish yang mendiami terumbu batu karang di perairan Sabah dan juga semenanjung Malaysia. Apa yang dijumpai Kaza di bawah table coral tu?
Inilah butterfly fish. Spesies ikan ini mempunyai warna dan bentuk yang menarik. Muncung mulutnya yang panjang, garisan kuning pada badan dan tumpuk hitam pada sirip belakangnya membuatkan ikan ini sungguh comel. Akhirnya, sepasang butterfly fish ini meninggalkan kami. Nita ternampak suatu yang kecil. Lihat di atas karang keras tu. Sepasang lizard fish sedang berada di habitatnya. Ikan ini diberi nama lizard fish kerana bentuk mulutnya yang mirip seperti mulut cicak. Ia mempunyai gigi yang tajam. Ia tidaklah berbahaya. Namun, jangan sesekali cuba untuk menyentuhnya. Apa batu karang besar ni? Oh, inilah sebenarnya giant barrel sponge. Jenis batu karang ini boleh hidup hingga berabad atau berkurun lamanya tau. Giant barrel sponge ini amat penting kepada ekosistem lautan sebagai filter feeder atau penapis air laut. Ini pula sekumpulan ikan pemakan batu karang. Di dalam kumpulan ini terdiri daripada spesies parrotfish, rabbitfish dan surgeonfish. Mereka mencari makan dengan mematuk atau menggigit permukaan karang-karang keras untuk memakan alga yang terdapat di permukaan batu karang. Perjalanan kami diteruskan ke hadapan. Apa yang dijumpai Adrian tu? Oh, nampaknya terdapat pukat hanyut yang menyelubungi batu karang tersebut. Inilah antara faktor manusia yang menggugat pertumbuhan batu karang. Nita dan Adrian terus memotong pukat tersebut untuk membebaskannya. Tali seperti ini turut akan memerangkap ikan dan hidupan marin lain, justru menjejaskan ekosistem lautan. Nasib baik pukat hanyut tadi tak menjejaskan spotted moray yang berteduh berdekatan di sini. Spesies ini mampu membesar hingga 2 meter. Kami agak bernasib baik dapat nampak spotted moray ini di habitatnya kerana spesies ini sangat pemalu. Ia biasanya akan bersembunyi di celah batu karang dan lubang. Ia juga aktif pada waktu siang. Spotted lionfish juga menyapa kami beberapa meter ke hadapan. Cantik kan sesungguhnya? Ia sebenarnya digunakan sebagai tanda amaran kepada pemangsa lain. Biarpun kecil, spotted lionfish ini amat berbisa. Jadi, jangan nak pegang pula. Kemana kami kali ini? Sila tunggu dan nanti. Kota Kinabalu labuan kita kembali. Ditemani dan bersejati. Banyak keindahan belum ditemukan. Nampaknya, Kaza sudah memanggil kami untuk safety stop sebelum naik kembali. Walaupun kami hanya menyelam di Argyle Reef selama sejam, begitu banyak hidupan marine dapat dilihat di sini. Inilah keistimewaan pulau-pulau yang digazetkan sebagai Taman Laut di Sabah. Berjalan pulau gaya sapi, mentanani mengalu dan rusukan buat rujukan. Oh, ayo saksikan. Tim nyanyi. Seperti biasa, selaman kami takkan lengkap tanpa debrief oleh dive master kami. Kami terus berkumpul di Pulau Sapi untuk perbincangan. Tadi Nita dan Adrian serta Kaza pergi di hujung Pulau Gaya di mana Argyle Reef. Ya. Di kedalaman yang dalam 7 meter, 10 meter kan? Ya. Yang permulaan selaman kita tadi kan? Top reef, kita panggil top reef. Okey. Sebenarnya tadi kita telah mencapai kedalaman 18 meter. Pelbagai spesies ikan kita jumpa sini dan jarak penglihatan pun tidak berapa bagus kan? Itu disebabkan water condition tidak berapa baik. Dalam beberapa hari ini ada hujan. Ya. Banyak coral. Bila banyak coral, banyak juga hidupan marine yang akan berlindung di coral. Kita pun
rasa happy juga sebab dapat tengok coral dalam keadaan sempurna, intact. Terutama sekali barrel sponge ni kan. Barrel sponge. Dia senang patah kan. Sangat rapuh. Sangat rapuh. You both of you doing great. Oh, Yeah. terima kasih. I'm so impressed. Terima kasih. Terima kasih. Impress. Terima kasih. Kita nak minta sign Kaza. Boleh. Perbincangan Dive Brief ini menamatkan selaman hari ini. Setelah mendapat tanda tangan dan cop rasmi Kaza, bolehlah Nita kembali ke bandar dan berkongsi pengalaman dengan Azura. Okey, akhirnya Azura dah sampai di Kampung Lingkubang di mana dikatakan di sini terdapat satu sejarah yang sangat-sangat unik. Di Topi Raja nama tempat tu, dan bersama saya ialah Encik Kubing, penghulu pada ketua kampung yang akan menceritakan betapa uniknya sejarah Topi Raja di atas sana nanti. Ayo kita naik ke atas. Kawasan ekopelancongan ini sebenarnya merupakan dusun sebesar 10 ekar. Tarikan utama di sini sebenarnya merupakan sejenis monumen semula jadi yang berkait dengan kisah hikayat masyarakat dusun. Inilah kejadian batu yang ajaib ini. Betul-betul terjadi. Menurut legenda Tontolop, kira-kira 1 kurun yang lalu, satu kejadian aneh telah berlaku semasa musim menuai padi. 2 orang penghuni kampung muda yang mabuk telah menangkap seekor katak dan cicak dan mempersendakannya walaupun telah ditegur orang tua. Tidak lama kemudian, ribut dan petir menyambah rumah atau sulap mereka. Sulap tersebut menjadi batu dan memerangkap pemuda ini sekeluarga. Batu ini dipanggil Tontolop. Memang ajaib batu ini. Sebab kalau kita tengokkan di kawasan ini berbukit. Lepas tu banyak pokok buah-buahan dan pokok-pokok biasalah dalam hutan. Sekali tiba-tiba, boom, ada batu dekat tengah-tengah ni. Kawasan ni bila dibuka untuk dibenarkan pelancong datang? Sebenarnya saya mula buka tempat ini pada hujung bulan April. To be exact, on the 29 of April 2014. Oh, okey. Baru sangatlah. 3 tahun yang lalu. So far okey, kita ada juga pelancong daripada China, kan? Daripada China yang datang sini untuk makan buah. Masa musim berbuah lah. Iyalah, datang buah. Lepas tu kita bercerita sedikit tentang sejarah Batu Raja ni. Setelah puas berjalan melihat peninggalan mitos tempatan, saya dijemput untuk menyaksikan sebuah lagi persembahan kebudayaan warga dusun. Okey, sekarang ni saya akan menyaksikan satu tarian daripada Dusun Tindal. Ayo kita saksikan bersama. Pergerakan dalam tarian Dusun Tindal ini sebenarnya mempunyai simbolisme tersendiri. Ia memaparkan masyarakat ini bersiap untuk kenduri. Lelaki dan wanita memainkan peranan masing-masing untuk menjayakan kenduri tersebut. Wow, saya betul-betul kagum melihat anak muda dusun di sini tetap menghidupkan tarian ini. Justru meneruskan kebudayaan asli mereka. Selain menjadi lokasi jeti Taman Laut Sabah, kawasan waterfront ini turut menjadi kawasan tumpuan pelancong dan peniaga restoran makanan laut. Pemandangan mentari terbenam amat cantik di sini, tetapi Azura bakal ke lokasi lain untuk menikmati keindahan ini. Pantai Tanjung Aru hanya terletak 6 km dari pusat bandar. Pantainya terbahagi kepada 3 bahagian. Azura memilih untuk menikmati panorama senja ini berdekatan bangunan Medan Selera Tanjung Aru. Di sini, langit melalui transformasi menjadi kanvas hidup yang diwarnakan mentari. Pemandangan ini menjadi penutup yang begitu sempurna dalam hari ke-6 percutian Azura. Nampaknya Kota Kinabalu bakal menyajikan pelbagai kejutan lain dalam hari-hari seterusnya. Nak tahu apa lagi aktiviti Azura dan keindahan khazanah lautan di Kota Kinabalu ini? Teruskan bersama Azura dan Nita pada esok hari dalam 13 hari Kota Kinabalu Labuan. Jumpa lagi! Yang seks